Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 6 mengharap keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat pemahaman surah Ali Imran ayat 133 hingga 136, di mana kita akan melihat ayat bacaan dan juga ayat kefahaman. Surah Ali Imran ayat 133. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Surah Ali Imran ayat 133 di mana maksudnya ialah, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhanmu dan mendapat syurga yang lebarnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 134. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Surah Ali Imran ayat 134 di mana maksudnya ialah iaitu orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang yang menahan kemarahannya, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan ingatlah Allah mengasihi orang yang berbuat perkara yang baik. Surah Ali Imran ayat 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Surah Ali Imran ayat 135 di mana maksudnya ialah, dan juga orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri mereka, segera ingat kepada Allah, lalu memohon ampun akan dosa mereka, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Allah. Mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang telah dilakukan itu, sedang mereka mengetahui akan kesalahan dan akibatnya. Surah Ali Imran ayat 136. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Surah Ali Imran ayat 136 di mana maksudnya orang yang demikian sifatnya iaitu orang yang bertaubat tadi, balasannya ialah keampunan daripada Tuhan mereka dan syurga yang mengalir di bawahnya beberapa batang sungai. Mereka kekal di dalamnya dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berilmu. Jadi daripada surah Ali Imran ayat 133 hingga 136 yang telah kita dengarkan tadi, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala meminta atau menyuruh kita supaya segera memohon taubat ataupun keampunan kepada Allah sekiranya kita melakukan sebarang dosa. Jadi untuk tajuk ini kita nak tengok apakah itu taubat. Kita dituntut untuk segera bertaubat kerana kita tidak mengetahui saat ajal kita akan tiba. Kita tidak tahu bila kita akan mati. Adakah kita akan menemui ajal pada masa hari ini, minggu depan, tahun depan, 10 tahun lagi, kita tidak tahu. Jadi adalah dituntut untuk kita segera bertaubat jika kita melakukan dosa
agar apabila kita meninggal dalam keadaan kita bertaubat. Ini adalah surah Al-A'raf ayat 34 di mana maksudnya, dan bagi setiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan. Maksudnya dalam setiap manusia itu sudah ada berapa umurnya untuk hidup di dunia ini. Sudah ada tempohnya. Mungkin bayi, mungkin 10 tahun, mungkin 100 tahun dan sebagainya. Maka apabila datang tempoh ataupun ajal tersebut, tidak dapat mereka dikemudiankan walau sesaat pun dan tidak dapat pula mereka didahulukan. Kita juga hendaklah sentiasa menjauhkan diri daripada sebarang perbuatan dosa dan membanyakkan amal soleh agar mati dalam husnul khatimah. Ini adalah hadis Nabi iaitu daripada Ali bin Al-Hatim radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu yang bermaksud, takutlah kamu akan api neraka walaupun bersedekah dengan sebiji tamar. Dalam hadis ini kita tengok betapa kepentingan bersedekah. Walaupun kita hanya ada sebiji tamar, maka bila kita bersedekah di saat kita susah, kita dapat menghindarkan diri kita daripada api neraka. Dan ada satu lagi hadis iaitu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana ini adalah riwayat Muslim yang bermaksud, wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah pada setiap hari sebanyak 100 kali. Nabi sendiri yang maksum bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali sehari. Jadi kita manusia biasa yang sentiasa melakukan dosa, hendaklah kita sentiasa bertaubat kepada Allah. Tuntutan segera bertaubat. Maksud taubat ialah kembali mentaati Allah Subhanahu Wa Taala setelah melakukan maksiat atau dosa. Bila kita buat dosa, kita segera bertaubat, iaitu segera mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang melakukan dosa dituntut untuk segera bertaubat. Tak kira dosa besar atau dosa kecil, kita hendaklah dituntut untuk segera memohon keampunan, iaitu bertaubat kepada Allah. Amalan ini merupakan ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa bila dia buat dosa, dia akan segera bertaubat. Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan syurga untuk orang yang bertakwa. Seperti mana kita lihat dalam maksud ayat Al-Quran tadi, syurga-syurga itu mengalir di bawahnya. Maksudnya untuk orang-orang yang bertakwa disediakan syurga. Apa yang perlu kita lakukan apabila melakukan dosa? Yang pertama, bila kita buat dosa, kita segera mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, ingat pada Tuhan. Kemudian kita bertaubat dengan memohon keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon ampun kepada Allah. Kemudian kita berhenti daripada melakukan dosa tersebut dan bertaubat, jangan kita ulang lagi dosa tersebut, berazam untuk tidak mengulanginya. Cara untuk menguruskan kemarahan. Macam kita tengok tadi, dalam ayat Al-Quran ada dinyatakan salah satu ciri orang yang bertakwa ialah orang yang dapat mengawal kemarahan. Jadi cara untuk menguruskan kemarahan, yang pertama kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila kita tengah marah, kita nak marah, kita ucap A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya aku berlindung denganmu ya Allah daripada syaitan yang direjam. Kalau tak dapat juga, katakan kita masih lagi marah, kita boleh mengubah posisi kita kepada yang lebih rendah. Contohnya kalau kita sedang berdiri, nak menahan kemarahan, kita duduk. Kalau kita dalam keadaan duduk, kita rasa nak marah, kita baring. Maka secara tidak langsung dia dapat mengurangkan kemarahan kita. Ataupun yang ketiga, kita boleh berdiam diri. Bila kita nak marah, jangan kita menjerit, memekik, tapi kita mengawal diri, berdiam diri sahaja. Dan yang keempat, kalau kita rasa kita tak mampu juga untuk menghilangkan kemarahan, segeralah kita pergi mengambil wuduk. Kerana wuduk itu dapat mengurangkan kemarahan. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Macam mana kalau kita nak jadi orang yang bertakwa, apa yang perlu kita lakukan? Ada 4 ciri orang yang bertakwa, iaitu yang pertama, orang itu sentiasa memohon keampunan. Bila dia buat dosa, dia akan sentiasa memohon keampunan. Yang kedua, menginfakkan harta. Kalau dia ada harta banyak ataupun sedikit, dia sentiasa mendermakan hartanya, sedekahkan hartanya.
Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa, dia dapat menahan kemarahannya. Dan yang keempat, dia juga adalah orang yang sentiasa memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kita nak tengok macam mana kalau kita nak menjadi orang yang bertakwa dengan cara memohon keampunan. Apabila melakukan dosa sama ada terhadap manusia atau terhadap Allah atau manusia, saya segera memohon keampunan dan kemaafan serta memulangkan haknya. Contohnya kalau kita ada mengambil hak orang lain, maka kita mesti memohon ampun pada Allah dan meminta maaf kepada manusia tersebut serta memulangkan haknya. Saya juga berazam tidak akan mengulangi dosa itu. Itu yang kedua, menginfakkan harta. Saya istiqamah menyumbangkan harta sama ada pada waktu senang atau susah. Saya tetap mendermakannya walaupun hanya sedikit. Tiada apa yang dapat menghalang saya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Menginfakkan harta ataupun menyumbangkan harta, sedekah itu tidak semestinya dengan kuantiti yang banyak. Kita mungkin boleh setkan dalam minda kita, contohnya yang lelaki, setiap kali pergi solat Jumaat, kita boleh masukkan sekurang-kurangnya RM1 dalam tabung masjid. Tapi ia dilakukan secara berterusan setiap minggu. Itu adalah lebih baik walaupun sedikit. Okey, menahan kemarahan. Saya memilih untuk menahan emosi marah. Sedangkan saya boleh melepaskan kemarahan tersebut. Saya yakin bahawa kekuatan emosi ini didorong sifat takwa kepada Allah. Jadi walaupun kita tengah marah, kita rasa kita dapat. Contohnya kita bos lah, kita ketua. Kita tengah marah dengan pekerja kita. Kita boleh melepaskan kemarahan tersebut. Tetapi kalau orang yang bertakwa, dia memilih untuk menahan emosi marah tersebut. Dan memaafkan, saya memaafkan kesalahan orang lain walaupun mampu membalasnya. Okay, walaupun kita rasa kita mampu nak balas balik apa yang orang buat pada kita, tapi kita biarkan saja dan kita memaafkan kesalahan tersebut. Memaafkan kesalahan orang lain lebih tinggi kedudukannya berbanding menahan kemarahan. Sebab nak memaafkan kesalahan orang lain ini adalah sangat susah. Dan kalau kita dapat memaafkan kesalahan orang lain, kita akan menjadi lebih tenang kerana tidak ada lagi rasa benci dan dendam dalam hati. Ini adalah cara-cara untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Syarat-syarat taubat. Okay, syarat taubat iaitu bertaubat daripada dosa itu adalah wajib. Jika kita melakukan dosa, sama ada dosa kecil atau dosa besar, maka wajib untuk kita bertaubat. Bertaubat perlu bersungguh-sungguh dan memenuhi syarat-syaratnya. Jika dosa berkait dengan orang lain, dengan manusia, maka hendaklah meminta maaf daripadanya, memulangkan hak atau hartanya dan meminta supaya dihalalkan. Berhenti daripada melakukan dosa dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Okay, ini ada syarat taubat. Kemudian ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa menyesal atas dosa yang dilakukan. Dan yang keempat, beristighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi untuk pengajaran ayat yang boleh kita ambil daripada ayat Ali Imran 133 hingga 136 ini, yang pertama, sebagai umat Islam, kita hendaklah segera bertaubat serta melakukan amal soleh agar menjadi orang yang bertakwa dan mendapat ganjaran syurga. Yang kedua, sebagai umat Islam, kita hendaklah membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala seperti bersedekah sama ada ketika dalam keadaan senang maupun susah. Yang ketiga, sebagai umat Islam, kita hendaklah menahan kemarahan agar pergaduhan dapat dielakkan. Dan yang keempat, sebagai umat Islam, kita hendaklah memaafkan kesalahan orang lain agar hidup kita menjadi lebih harmoni. Jadi ini adalah semua nota-nota yang berkaitan dengan tajuk pelajaran 6 ini. Itu sahaja daripada Ustazah. Semoga memperoleh manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.